Okay, hai. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Mystic Horror. Dan pada malam ini, aku ingin membawakan kisah yang agak panjang sikit. Tapi harap korang boleh ikut lah. Jangan risau, tak panjang pun. InsyaAllah, cuba pendekkan. Okay, kisah ini diambil daripada sebuah majalah yang agak famous pada satu ketika. Mesti korang pernah dengar nama majalah ni. Mesti korang dengar kalau aku sebut ni. Cerita ini diambil daripada petikan majalah Mastika, keluaran tahun 2016. Di dalam majalah tersebut ada kisah yang menarik yang dapat aku kongsi pada malam ini. Ia berkenaan dengan kisah seorang anggota JPAM ataupun Jabatan Pertahanan Awam Malaysia yang ada pengalaman mengendalikan kes di mana beliau kena mengendalikan kes seorang gadis bunuh diri di mana beliau membawa mayat tersebut di atas bot mereka. Dan kejadian seram bermula apabila beliau selepas habis operasi menyelamat, beliau mencuci bot dan beliau diganggu. Dan apakah gangguan yang beliau hadapi? Sama-samalah kita dengar kisah ini. Kisah ini diberi tajuk Gadis di Dasar Sungai Muar. Kita dengarkan. Okey, kisah bermula apabila Sarjan Muhammad Hassan yang berusia 50 tahun memandu kereta melintasi Jambatan Sultan Ismail yang menghubungkan Bandar Muar dan seberang Tanjung Agas. Kenderaan di atas jambatan tersebut agak sesak dan bertali arus. Apabila tibanya di tengah jambatan tersebut, Sarjan Hassan tiba-tiba teringat peristiwa yang telah berlaku sekitar 8 tahun yang lalu, di mana kes tersebut ialah kes seorang gadis yang telah membunuh diri dengan terjun dari jambatan tersebut. Dan kejadian tersebut masih terngiang-ngiang di dalam pemikiran Sarjan Muhammad. Tetapi sebagai anggota Jabatan Pertahanan Awam Malaysia ataupun JPAM, beliau pernah handle kes yang lebih dahsyat lagi. Contohnya mengutip cebisan mayat yang kemalangan, mengutip serpihan otak yang bersepai dan juga membawa mayat yang terbakar. Dalam banyak-banyak kes tersebut, kes wanita yang bunuh diri ini seolah-olah sukar untuk dilupakan. Walaupun beliau pernah menghadapi situasi yang mencabar, tapi kes bunuh diri inilah yang paling beliau ingat. Baik, kisah tersebut bermula apabila Sarjan Muhammad telah mendapat satu panggilan daripada orang awam yang melaporkan bahawa ada gadis telah terjun dari jambatan tersebut. Selepas menerima laporan dari orang awam, Sarjan Muhammad dan anggotanya bergegas ke tempat kejadian. Apabila sampai di tempat kejadian, kelihatan kenderaan bomba dan polis telah sampai dahulu di tempat kejadian. Apabila anggota JPAM yang diketuai oleh Sarjan Muhammad Hassan tiba, mereka telah diberi arahan untuk membantu polis dan bomba untuk mencari dan menyelamat gadis tersebut. Identiti bangsa ataupun gadis tersebut masih belum diketahui kerana jasadnya masih belum dijumpai dan warisnya juga masih belum disoal siasat oleh anggota polis. Kejadian itu berlaku pada pukul 5.30 petang. Dan selepas terjun, gadis tersebut terus tidak timbul. Selepas mengesahkan bahawa laporan tersebut sah, maka bermulalah operasi mencari dan menyelamat gadis tersebut. Cari punya cari, tetapi malangnya operasi tersebut terpaksa dibatalkan kerana hari telah gelap dan senja. Penglihatan menjadi terhad
kerana mereka hanya berbekalkan lampu suluh. Jadi operasi terpaksalah dihentikan sementara. Jasad gadis tersebut masih juga gagal dikesan, dan mereka pun menghentikan operasi untuk sementara. Dan Sarjan Muhammad pulang ke rumah. Apabila pulang ke rumah, barulah beliau kenal dan tahu identiti gadis tersebut. Apabila Sarjan Muhammad terdengar jiran-jiran bercerita, barulah Sarjan Muhammad Hassan tahu bahawa gadis tersebut hanya tinggal sekampung dengan beliau. Maafkan saya. Dan ahli keluarga Sarjan Muhammad juga kenal dengan gadis tersebut. Ini adalah ciri fizikal yang diceritakan oleh Sarjan Muhammad. Gadis tersebut ada tubuh yang agak kurus, berkulit gebu dan berusia dalam lingkungan 20-an. Itulah gambaran fizikal yang dapat diceritakan oleh Sarjan Muhammad. Pada keesokannya, operasi diteruskan kembali. Operasi tersebut bermula awal pagi sehinggalah ke malam. Tetapi malangnya, jasad gadis yang bunuh diri itu masih gagal ditemui. Pada hari ketiga, barulah jasad tersebut ditemui. Tetapi ketika mereka menjumpai mayat tersebut, mayat tersebut telah pun bengkak dan mayat mangsa pula dipenuhi air, dan mayat tersebut dijumpai terapung. "Sah, dah jumpa mayat," jerit Sarjan Muhammad memanggil anggota JPAM yang lain apabila mereka menghampiri mayat tersebut. Ya, memang benar itu adalah jasad gadis yang terjun dari jambatan Muar tersebut. Mayat tersebut berada dalam keadaan tertiarap dan berlumpur serta berpakaian lengkap baju kebaya. Sarjan Muhammad memberanikan diri untuk menghampiri jenazah tersebut bagi membetulkan keadaan mayat yang tertiarap untuk mengesahkan identiti. Apabila diterbalikkan, ya Allah, wajah mayat tersebut telah tertanggal dari wajahnya, kosong. Mayat tersebut juga telah membengkak. Perutnya kelihatan sudah kembung, seolah-olah menunggu masa untuk meletup. Selepas itu, mayat tersebut dibawa ke darat dan diserahkan terus kepada polis untuk dibawa ke Jabatan Forensik untuk postmortem ataupun bedah siasat. Tidak lama kemudian, operasi pun dihentikan kerana mayat telah dijumpai. Kemudian keluar keputusan daripada polis forensik yang mengesahkan bahawa mayat yang dijumpai tersebut adalah gadis yang mereka cari. Ianya disahkan oleh waris gadis tersebut di bilik postmortem. Apabila tiba di pejabat JPAM, Sarjan Muhammad bersama anggota yang lain membersihkan bot mereka yang digunakan dalam operasi dan menyelamat tadi. Bilik operasi terletak di belakang pejabat JPAM. Selepas penat mencuci bot, Sarjan Muhammad masuk ke pejabat semula untuk baring sebentar kerana kepenatan. Ketika sedang asyik berbaring, tiba-tiba Sarjan Hassan terdengar bunyi tangisan. Lalu Sarjan Muhammad Hassan terbangun mencari-cari arah suara tersebut sambil membuka tingkap. Dan apabila diamati, suara tersebut datang daripada arah bot yang mereka cuci tadi. Selepas mendengar suara tangisan tersebut, agak meremang bulu roma Sarjan Muhammad. Tangisan tersebut seolah-olah ingin meminta tolong atau meminta sesuatu daripada Sarjan Muhammad. Selepas mendengar suara tersebut, lantas Sarjan Muhammad terus membaca doa serta
sedekahkan Al-Fatihah kepada gadis tersebut. Sarjan Muhammad Hassan membaca doa dan ayat suci Al-Quran pada mulanya dengan suara yang agak perlahan. Dan apabila beliau membaca dengan cara perlahan, suara yang menangis tersebut menjadi seperti kuat dan lantang. Jadi Sarjan Muhammad Hassan mengambil inisiatif untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran sekali lagi, tetapi kali ini dengan suara yang kuat. Dan alhamdulillah suara tersebut hilang serta merta. Pada esok paginya barulah Sarjan Muhammad dapat tahu punca gadis yang tinggal sekampung dengannya membunuh diri. Ini berdasarkan daripada info-info daripada orang sekeliling ataupun jiran-jiran. Gadis tersebut membunuh diri kerana terlibat dengan konflik di antara teman lelaki dan keluarga. Gadis tersebut kita beri nama Zara, bukan nama sebenar. Beliau telah mengandung anak luar nikah. Dan Zara telah dikatakan telah menuntut teman lelakinya untuk bertanggungjawab terhadap anak itu. Tetapi sayangnya teman lelaki beliau tidak mahu bertanggungjawab serta meminta Zara untuk menggugurkan. Lalu berlaku pertengkaran di antara Zara dan teman lelakinya ketika mereka berada dalam kereta. Yang menambah tertekan adalah kerana keluarga Zara juga tak boleh terima kenyataan bahawa Zara telah melakukan perkara zina dan memalukan keluarga. Okey, apabila di dalam kereta, pertengkaran Zara dan teman lakinya bermula. Pertengkaran sampai ke muncak apabila Zara tiba-tiba turun dari kereta ketika teman lakinya berberhentikan sebentar. Zara buka pintu kereta teman lakinya dan terus berlari untuk berdiri di tepi jambatan untuk menunjukkan bahawa, memberi isyarat bahawa beliau ingin membunuh diri dan bersedia serta nekat untuk terjun. Teman lakinya tidak sempat nak turun untuk pujuk kerana takut kereta akan mengganggu lalu lintas. Jadi apabila selepas teman lelaki Zara telah parking di tempat yang selamat, tetapi sayangnya teman lelaki Zara tak sempat nak menuju ke Zara untuk pujuk kerana Zara telah pun nekat terjun dari jambatan tersebut dan hilang tak timbul-timbul. Okey, sekian sahaja daripada kisah ini, dan ada pengajaran yang ingin kita ambil daripada kisah ini. Kisah ini agak seram, especially part yang menangis tersebut. Tetapi ada juga pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Zara ini. Kerana depression ataupun mental health issue ni adalah real, bukan untuk dibuat lawak atau bergurau. Kita tidak boleh memandang rendah kepada mereka yang sedang menghadapi krisis. Jika ada ahli keluarga yang mempunyai isu kesihatan mental ataupun murung, tolong jangan judge mereka. Sebaliknya, jadilah pendengar yang baik dan bantulah mereka. Mereka tidak inginkan wang ringgit ataupun harta, mereka hanya ingin difahami dan didengari. Apabila mereka ingin meluah, janganlah kita tutup ruang untuk mereka meluahkan isi hati mereka. Okey, sekian saja daripada saya. Jumpa lagi di video yang akan datang. Stay tune guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.